kasih juga karena seperti kata Ketua Cabang tadi, memang ada majlis-majlis sebelum ini, tapi ini di Keningau kita catat sejarah karena sambutan rakyat yang begitu hangat dan kenapa apa? Di mana-mana tadi di persiangan sambutan itu luar biasa. Sebab itu saya ambil masa nak boleh keluar sikit. Sambutan cukup baik. Ada sekarang ini bukan isu Anwar, bukan Wilfred, bukan cabang, tapi kebangkitan rakyat sendiri yang untuk perubahan. Ini rakyat yang akan tentukan. Saudara, di mana-mana di negara ini memang betul kita seperti sekarang. Apa kekuatan UMNO Barisan Nasional yang ada sekarang? Hujah tak boleh, debat dia tak mahu. Yang ada kekuatan dia hanya wang, kerana dia dapat wang. Yang paling akhir, Peguam Negara kata Ketua Menteri tak ambil wang, tapi UMNO dapat wang. Apa negeri ini negeri apa? Hasil Sabah ini bukan untuk parti. Hasil Sabah ini mesti untuk rakyat Sabah. Sebab itu saya hanya nak rumuskan. Saya percaya yang disebut tadi dalam ucapan dari pimpinan DAP juga, keadilan PAS dan Datuk Wilfred selepas ini nanti. Apa dia? Isu pokok yang kita bincang, yang boleh menyatukan rakan-rakan kita, orang Islam, orang Kristian, orang Buddhis, Hindu dan lain-lain. Apa dia? Yaitu faktor manusia yang dilahirkan untuk mencari keamanan, abdi diri kepada Tuhan dan menegakkan keadilan. Apa makna doa kita dan bicara kita tentang agama? Kalau kita gunakan kuasa kita rampas hak orang. Saya tak mau datang di sini kata saya setuju dengan pimpinan. Oh, saya nak janji langit, saya nak janji sebuah rumah banglo setiap orang. Dah, saya hanya nak hentikan ketidakadilan. Saya tidak mau kerajaan yang berkuasa ambil dan rampas tanah adat, tanah rakyat miskin. Kita kena bagi yang lebih. Tak payah beri RM500, bagi balik tanah orang. Tanah yang kamu rampas, bagi balik. Itu lebih bermakna. Kalau mau makna saya rampas 100 juta hak orang. Kemudian dekat pilihan raya saya bagi RM500. Tanah dah lepas, pala dah habis. Kemudian RM200. Kita boleh dapat RM200, kita happy. Lupa tanah ni kita dah orang ambil. Balak dah hilang, kita lupa. Kita dapat RM200. Itulah sebabnya mengapa kita patut dengar hujah kawan-kawan dan pertahankan hak kita. Ada orang katanya saya orang Melayu, orang Islam. Tapi bagi saya, aman negara ini kerana pimpinannya boleh tegakkan keadilan. Sebaik saja hak rakyat dirampas. Orang mesti kata baik, orang kadang-kadang. Tadi guru mungkin dikenal sebagainya Melayu, sebagainya dusun, tak kira. Saya baca di Kelantan, hak royalti dinafikan. Di sini dapat juga 5%. Kelantan 5% pun tak dapat. Melayu. Jadi sebab itu isu keadilan yang kita nak tegakkan. Kita nak buat dasar, saudara, dah biasa dengan BN. Bagi keluar. Orang yang ambil keputusan, kita Wilfred ambil keputusan. Dia ambil keputusan dari BN, dia tinggal BN. Apa yang kita boleh bagi? Kita nak bagi projek kita, nak bagi tanah, nak bagi balak, tak ada. Dia datang kerana dia rasa sudah sampai. Dia dah cuba. Saya cuba juga dalam. Dia cuba dalam aku, dalam BN, nak tolong rakyat dan bela nasib rakyat. Tak boleh pergi dah. Kerana pimpinan tak fikir soal itu. Nak fikir rakyat macam mana tanah. Ini aku punya. Yang ni bini aku punya. Ini projek ini anak aku
Tak apa, RM200 sebelum beli ayam. Sebab itulah saya hormat dan terima kasih kepada sahabat saya Datuk Wilfred Pembering yang sanggup berkorban. Kemudian dia dapat sokongan, dia orang Kadazan. Dia tak pernah sentimen Kadazan. Ini orang Kadazan, dia tahu Sabah nak selamat mesti Kadazan, mesti Dusun, mesti Murut, mesti Melayu, mesti Bajau, semua orang dan Cina pakat betul-betul, dan kita kena pertahankan keadilan bagi semua. Dan ini hebatnya kerana politik yang mantap untuk pertahankan hak rakyat Sabah semua. Sudah kita ingat, kita dah lama main sentimen agama, yang Islam, yang Kristian, yang Melayu, yang Bajau, yang Sulu, yang Kadazan. Akhirnya bila naik, yang Melayu pun curi balak, yang Kadazan pun curi balak tu. Jadi sekarang ini mesti ada tekanan tentang apa yang disebut tata kelola governance. Kita nak pilih, mesti hati. Sebab kita tak boleh. Tok Guru Ning Aziz, dia pas Menteri Besar Kelantan. Berapa tahun dia Menteri Besar? 22 tahun. 22 masuk 23 tahun Menteri Besar Kelantan. Satu balak dia tak ambil. 1 inci tanah kerajaan dia tak ambil. 1 saham negeri dia tak ambil. Boleh jadi Menteri Besar. Tan Sri Khalid Ibrahim, ekonomi Selangor. Dulu ekonomi tak kuat. Sekarang ini 1 tahun 2 bilion ringgit lebih di Selangor. Dulu UMNO jaga, duit hilang. Sekarang Pakatan Rakyat jaga. Syaratnya 1 inci tanah dia tak ambil, 1 syarikat dia tak ambil. Dia bela nasib rakyat. Maka wang lebihan di Selangor 2 bilion ringgit. Sebab itu air dia percuma. Mati. Ya. Mati boleh dapat 2,500 ringgit. Sabar dapat ke? Yang hidup pun susah, mati pun susah. Dia pakai mobil. Jadi kita boleh lakukan semau-mau, sebab kita tak curi. Saudara, Tuhan jadikan negeri kita ini makmur. Bala bukan kita tanam, bukan UMNO atau PBS atau apa yang kita tanam. Bala tak, memang ada, cuma nak pergi tebang. Bahagilah seorang sakit. Ingat, dia tak bala ke bapa dia pun. Tanah, minyak, hasil minyak ni betul-betul. Jadi orang tak, semua kita tahu. Mana anak Sabah yang tak tahu Sabah ini negeri terkaya di Malaysia? Semua orang tahu. Kita bangga negeri Sabah, negeri terkaya di Malaysia. Hidup Sabah. Kemudian, ya. Soalan kedua, negeri Sabah bukan negeri terkaya di Malaysia. Soalan kedua, rakyat Sabah. Rakyat Sabah termiskin di Malaysia. Mana bisa, Pak? Negeri kaya, rakyat miskin. Sebab yang urus tak betul. Tengok Pulau Pinang, Pakatan Rakyat di Kuala. Dia Cina, saya Melayu, dan saya di Parlimen Pulau Pinang. Saya kata Cina tak ada pakai. Tapi saya tengok fakta je. Dia jaga orang Cina, dia jaga orang Melayu, dia jaga orang India. Kadazan tak ada dia pernah. Dia jaga orang Buddhis, orang Kristen, orang Islam. Dan saya tengok fakta. Saya bukan bodoh, saya tak mau ditipu. Tengok fakta. Oh, orang ini fair. Dan ekonomi macam itu juga. Sekarang Pulau Pinang lebih. Mana negeri yang paling banyak surplus? Urus ekonomi paling baik Selangor dan Pulau Pinang. Dua-dua Pakatan Rakyat. Sabah terkaya, rakyat termiskin. Itu pun tatap sokong BN. Dulu tak boleh marah. Saya Datuk Wilfred, kami bersuruh sokong BN. Itu yang
untuk ganti Perdana Menteri, untuk ganti parti, itu sebahagian. Kalau ganti parti, sama saja buat apa? Bercakap dekat-dekat untuk rakyat Sabah. Kita tidak mau orang lain jaga, kita sendiri jaga. Kita tidak mau orang lain rompak, kita rompak. Sebab itu kita mesti pertahankan prinsip. Ya, I'm not exaggerating. Saya tahu, saya tidak mau orang Semenanjung ambil alih Sabah. Saya menteri Semenanjung dulu. Saya beberapa tahun menteri, jadi menteri. 8 tahun menteri keuangan, 5 tahun di mana Perdana Menteri. Tanya, ada satu ambil 1 inci tanah Sabah. Ada 1 balak saya ambil. You ingat saya tak dapat. Saya tak minta boleh bagi. Sebab itu di banyak tempat saya bagi tahu. Baru ini Datuk Najib saya tanya di Parlimen, betul tak Datuk Seri Anwar dia bagi 50,000 hektar oleh kerajaan negeri Sabah masa Tan Sri Sekaran Dandai, masa itu sebelum itu jadi Ketua Menteri. Saya kata betul. 50,000 hektar tanah balak yang cukup baik bagi atas nama ayah saya. Apa jadinya? Bila dia bagi tahu, saya bagi tahu dia. Tan Sri Sekaran batalkan kelulusan. Dia tak berani batal. Saya tulis surat tangan ini yang amat berhormat Tan Sri Sekaran Dandai, Ketua Menteri Sabah Kota Kinabalu. Saya dengan ini mengarahkan Tan Sri Ketua Menteri membatalkan kelulusan tanah balak untuk keluarga saya. Saya cerita ini nak bagi tahu, ini bukan soal Semenanjung dan soal Sabah, kerana ramai orang Semenanjung yang ambil balak dari zaman dulu. Kemudian ramai orang Sabah yang ambil. Kerana nama kelemahan orang Sabah pun kiam pandai. Bukan kiam pandai tak boleh, kiam pandai curi balak. Sebab itu kita mesti angkat dengan syarat yang ketat. We could do it in Kelantan, di Sabah, di Kedah balak Kedah tu kualiti rendah. Dulu 1 ekar seluruh negeri yang diluluskan 1 tahun dalam 9 juta ringgit. Dia mungkin 1 ekar sekitar 1,000 ringgit lebih. Sekarang ekar yang sama, hasil negeri dulu 9 juta, sekarang 80 juta ringgit. Soalnya yang 70 juta ringgit itu siapa curi? Sama. Dia kena pun sama dia. Malah simple. Sebab itu kita kena didik rakyat. Orang Terenggau jangan dianggap itu orang pedalaman, orang dekat gunung, di Persiangan, orang Terenggau ini orang pedalaman. Dia tidak tahu apa-apa. Kita suruh tengok TV3, suruh tengok RTM, dia ikut semua. Jangan. No. Now saya nak bagi tahu, kita masuk universiti atau tidak, kita desa atau bandar atau pedalaman, kita rakyat, kita ada hak, kita ada tahu, kita mesti jatuhkan barisan nasional. Syaratnya pimpinan kita kena jatuhkan. We have seen beberapa negeri ibu kata rakyat kita jaga bagaimana kita strict banget. Sudah kalau tahu apa yang dibuat di Kelantan, di Selangor, di Pulau Pinang, jauh lebih baik. Ketua Audit Negara buat laporan akaun terbaik negeri-negeri Perkataan Rakyat. Rasuah kalau dapat tangkap kita sikit, termasuk orang keadilan. Ada di Kedah, keadilan awal-awal dia klaim banyak-banyak, saya beri kampung besar, gugurkan dia. Saya bukan nak pertahankan parti, saya nak pertahankan janji dan ikrar kita kepada rakyat. Kita bangun. Maka sebab itu saya minta kawan-kawan faham betul-betul dan kerja. Dia boleh bagi wang boleh, dia ubud boleh. Saya pun tahu saya kena tangkap sudah.
kena pukul setengah mati pun sudah, kena telanjang pun sudah. Kemudian dia ukur pula. Kemudian tiap-tiap hari tengok televisyen, tiap-tiap hari. Dia tak nak, mesti cari isu. Anwar Ibrahim memang dia tu sayang. Dia tak boleh lupa. Sebab apa? Sebab dia takut orang dengar kita. Dia takut kebangkitan rakyat. Itu sebabnya. Maka mana-mana pemimpin nak menonjol, dia pukul. Tunku Rini Aziz, kalau ada pengaruh dia di kalangan orang-orang Melayu, terutama orang Islam, bukan ada dalam PAS, maka dia pukul. Kalau di kalangan Cina, dia buat ini tiap minggu buat 2-30 orang undang Fatimah perasaan. Dia anti Melayu, dia anti Islam, hantar kek tai bagi pada dia. Ini sebab dia takut. Dia takut sebab bila kita cakap orang yakin, orang percaya, bila kita jamin. Saya kata jamin apa? Hari ini pilihan raya kita menang, insya-Allah. Kita akan sumpah esok. Bagi kita 24 jam kita umumkan harga minyak seluruh negara turun. Orang UMNO Datuk Najib dia tahu apa? Bankrupt. Nak tolong rakyat turun harga minyak, bankrupt. Curi barang tak bankrupt. Curi projek bilion-bilion tak bankrupt. Harga jalan 40 juta, kamu klaim 60 juta, tak bankrupt. Harga jalan 1 bilion, kamu buat 1,5 bilion, tak bankrupt. Lembu kamu curi, tak bankrupt. Tapi tolong rakyat turun harga minyak, bankrupt. Saya nak beritahu Datuk Najib, kamu dengar abang kamu cakap. Saya nak tunjuk kepada kamu, kami perintah, saya nak turun harga minyak dan saya nak buktikan, bukan saya tak bankrupt, rakyat akan lebih senang bekerja lebih kuat. Yang kedua, pendidikan. Anak Cina, anak Kadazan, anak Melayu, kalau yang miskin selalu komplain. Kalau nak belajar mesti kena hutang. Negeri kaya, ratus-ratus juta. Ketua-ketua dapat balak sekian banyak, share sekian banyak, proyek sekian banyak. Dia tak gaduh. Tapi untuk rakyat bawah, hutang untuk apa? Bawah, nak beli kereta, tak. Nak hantar anak dia belajar. Sebab itu kita dalam Pakatan Rakyat kita putuskan. Kita kira berapa? Nak tambah, kalau nak bagi percuma dari pendidikan rendah sampai universiti, 5 bilion. Paling tinggi 6 bilion. Wang tak ada 6 bilion. Hasil minyak berapa? 1 tahun 80 bilion. Gaji menteri allowance berapa? 80,000 ringgit 1 bulan. Itu yang sah. Tak masuk komisen, tak masuk saham, tak masuk balok, tak masuk lembu. Kalau masuk lebih. Tapi untuk rakyat nak belajar, sudah tak percaya. Ganti tentu saya cakap. Saya nak ulang keputusan kita dalam pimpinan Pakatan Rakyat. Kita ada pilihan rakyat tahun ini. Tahun ini Pakatan Rakyat menang. Tahun ini kita bagi pendidikan percuma dan batal PT-PT. Datuk Najib kata bankrupt, ya kita hantar dia jadi ketua pembangkang yang baru. Kalau dia tak mau jadi ketua pembangkang, kita berunding dengan dia. Kita hantar dia jadi duta besar ke Mongolia. Saya bagi pilihan. Saya tanya Datuk Najib, kami sekarang perintah, tu pilih. Jadi ketua pembangkang pun okey, dan jadi duta besar Mongolia pun okey. Tapi yang seriusnya ini. So, bila saya kata saya minta sokongan, bukan sokongan untuk kalau orang kata Anwar bila kuasa. Ini kalau Anwar menang, dia bagi kepada Cina. Sekarang Anwar bahaya sebab dia ikut Kristian. Apa sudah? Kalau panggil wakil agama Islam, yang majoriti yang datangnya 70-80% Kristian. Bila duduk orang Kristian? Saya orang Islam. Jadi ini aja hormat. Dan sudah tahu juga saya di peringkat internasional. Orang terima. Kalau
Sekarang saya ada undangan lagi, Komite Sendigio di Vatican, Rome. Bulan lalu di Sarajevo, tapi saya tidak boleh hadir. Tahun lalu Archbishop Jerman mengajukan persidangan tertinggi oleh gereja, tapi dia minta beberapa wakil Islam untuk menerangkan supaya ada hubungan yang baik. Kalimatun sawa dan Quran, common word between religions untuk kerjasama. Dan saya dipanggil untuk cakap bekerjasama di antara orang Islam dan orang Kristen. Kalau saya bercakap begitu di internasional, apa salah saya untuk perbaiki, kuatkan hubungan yang baik di antara Islam dan Kristen di Sabah dan di seluruh Malaysia? Ini tanggung jawab saya. Dan gereja dunia pun dia tahu, dia tak panggil haji, dia tak panggil menteri agama, dia tak panggil Musa Aman. Kerana dia tahu dasar masalah Bible tak selesai, masalah Allah tak selesai. Bukan mereka cakap, oh kita kena pertahankan Allah, kita kena pertahankan Islam, ini bahaya Kristen. Islam apa yang nak pertahan? Kalau betul nak pertahan Islam, mesti baik, mesti adil, jangan zalim, jangan rompak tanah orang, jangan rampas tanah adat. Baru betul. Macam juga Kristen, kita cakap agape untuk cari virtue, kebaikan. Itu tujuan kita dalam mission, dalam yang disebut. Kita baca Bible itu apa? Untuk baik. Ada sebut Bible membolehkan tanah ini, tanah kamu boleh ambil, tanah sana, tanah adat kamu boleh ambil. Sebab itu dia takut saudara baca Bible terjemahan bahasa Melayu, karena bila orang faham dia tahu. Masa kecil ajar anak jangan curi ayam. Dah besar jadi menteri, curi lembu okey. Jadi orang boleh fikir. Jadi ini juga ajaran agama Allah. Sebab itu saudara, saya nak seru sekali lagi. Ya, kita pakat bersama. Dan saya ucap terima kasih selain daripada kekuatan keadilan yang disebut oleh Ketua Cabang tadi, juga kehadiran Datuk Wilfred Gombrin yang bagi saya satu hadiah yang baik untuk Pakatan Rakyat, bukan sahaja di Sabah tetapi juga di seluruh Malaysia. Kepada Wakil PAS dan DAP masuk di Parlimen KK yang hadir, saya ucap terima kasih kerana menunjukkan persefahaman sahabat kita. UMNO dengan BN, dia macam mana dia pening kepala, macam mana nak bagi PAS dengan DAP gaduh, macam mana nak bagi saya gaduh dengan DAP dengan PAS. Kalau jadi gaduh itu, UMNO akan buat berduri sembelih lembu. Tapi saya nak bagi tahu, umpamanya sebentar tadi kita dapat kenyataan daripada Tuan Guru Hadi Awang, Presiden PAS, yang bagi kenyataan yang tegas tentang semangat kerjasama, pahaman politik yang matang, bukan saja pada ahli PAS dan juga pada rakyat. Bila dia berucap, ini Ketua PAS, saya sebut Ketua PAS sebab memang saya tahu ada orang takut di Sabah pun dulu godal sekali PAS takut. Tapi ucapan dia masa peristiharaan kunci, dia kata kita dalam Islam tak boleh ambil harta kekayaan bala dan minyak dari satu wilayah, tinggal orang miskin, kemudian bangunkan wilayah lain. Kita mesti ambil hasil dan mesti bangunkan dan selamatkan rakyat di situ dulu, baru adil namanya. Kami ada lapor TV3, ada lapor dalam Straits Times atau utusan atau staff, tak ada. Sebab ini kenyataan yang benar. Yang dilapor ada gaduh. Sebab itu sudah, this is our time. Kata ingat lagu Elvis Presley, it's now or never. It's now or never. Now is the time. Now
rakyat yang putuskan. Orang tanya, why? What make you so confident? Berita tengok, BN menang. Poster, BN menang. Macam mana you yakin sangat you boleh menang? Saya kata yakin sebab saya turun. Hari ini tadi saya ke Persiangan, sekarang ke Keningau, dan saya tengok mata saudara-saudari semua, and I know you mean it, you want to change. Yang kita sebut apa dia? Madu. Minyak turun, itu madu. Pendidikan percuma, itu madu. Tanah adat dikembalikan, itu madu. Pakatan Raya. Apa dia racun? Curi barang, BN. Rampas tanah adat, BN. Hina agama, BN. Minyak naik, BN. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, BN. Nanti sudah ajar. Jadi madu di tangan kananmu Pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihan. Okay. 1, 2, 3. Madu di tangan